Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Terima kasih yang pengacara majlis yang saya muliakan, pengerusi dan juga jawatan kuasa tadbir Masjid Farid Kasih, juga kepada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tidak dilupakan kepada tuan-tuan ketua kampung, kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah SWT telah memperkenankan untuk kita sama-sama dapat hadir di rumah Allah ini dengan niat, dengan tujuan yang satu, bagi kita menjayakan sambutan Maulidur Rasul sebagai tanda kasih kita, sayangnya kita, terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana bertanggungjawab menjadikan kita orang-orang yang beriman pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbanding dengan masjid lain saya pergi, dia tak sesenyap macam ni. Ini macam senyap betul ni. Ni kalau tutup lampu ni macam tak ada orang je ni tu. Apapun tahniah diucapkan atas undangan, walaupun asalnya tak jadi, tapi kalau Allah kata jadi, jadi juga. Jadi pada malam ini, tuan-tuan hadirin sekalian, kalau kita ambil satu nama yang memang akan terpahat dalam hati kita bila menyambut Maulidur Rasul ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan daripada keturunan kita. Kita pun tak pernah jumpa, tak pernah nampak. Hanya berdasarkan perkhabaran daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Rasulullah ini disebut sebagai ahsanu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Bukan sebaik-baik manusia saja, dia sebaik-baik makhluk. Kalau disusun senarai makhluk yang diciptakan oleh Allah, daripada sejak sebelum Nabi Adam lagi sampailah hari ini, berapa banyak makhluk Allah cipta. Kedudukan yang paling atas sekali adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita memang tak boleh nak bayang macam mana hebatnya yang namanya Muhammad. Kita tak dapat nak bayang. Di mana Rasulullah juga disebut sebagai wa a'zamu khalqillah, makhluk yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa akramu khalqillah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Maknanya Rasulullah ni, yang namanya Muhammad ini, dia adalah manusia yang paling tinggi nilainya. Disebut insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Kita tak terbayang macam mana hebat pun tuan-tuan jumpa dengan orang, baik macam mana pun orang tu, tak boleh tanding baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kalau kita tengok dalam ramai-ramai manusia kat dunia ni,
Allah SWT memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diwajibkan ke atas kita. Biasanya kalau Allah perintahkan sesuatu kepada kita, Allah tak buat pun. Dia suruh kita solat, Allah tak solat pun. Dia suruh kita puasa, takkan Tuhan nak puasa pula. Dia suruh kita pergi haji, bayar zakat, apa semua, dia tak perlu buat. Kecuali satu perintah ni, dia suruh kita buat. Tapi sebelum kita buat, dia buat dulu. Bila? Hari Jumaat, imam baca khutbah yang kedua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu, baru malaikat. Baru turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nak cari manusia yang diberikan kedudukan yang tinggi macam tu, sehingga kan nama Muhammad ini diletak sebelah nama Allah. Bila sebut nama Allah saja, kena sebut nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak jadi sebelahnya. Kita tak boleh sebut hanya satu kalimah, jadi mesti sebut dua kalimah. Kalimah pertama tu nak menunjukkan Allah tu matlamat kita. Macam mana nak sampai kepada matlamat Allah ni? Kena ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak boleh pergi kepada Allah tanpa ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah letakkan syarat. Siapa nak sayang aku ataupun siapa yang nak aku sayang dia, dia mesti sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letakkan syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ikut Rasulullah ni barulah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebut tadi. Dia punya nilai. Namanya pun dah tinggi nilainya. Namanya Muhammad. Apa maknanya? Yang terpuji. Inilah satu-satunya orang, nama dengan orangnya sama. Namanya Muhammad. Seorang yang terpuji. Bukan namanya bagus, orangnya pun benar-benar terpuji. Inilah orang dengan nama dengan orangnya sama. Dia tak macam kita. Kita nama pun hebat juga boleh tahan. Tapi orang ni tak berapa hebat. Berapa ramai kita tangkap orang berkhaluat dekat hotel bajet Batu Pahat. Bila kita tangkap, kita siasat. Kita minta IC. Bila dia minta IC, tengok-tengok siapa nama? Muhammad. Namanya bagus. Tapi kena tangkap khaluat. Tak bagus. Berapa ramai kita tangkap orang beli nombor ekor. Tangkap punya tangkap, siasat, minta IC. Siapa nama? Haji Muhammad. Ini lagi teruk daripada tadi. Dan naik haji lagi. Nama bagus. Orangnya pula tak bagus. Tapi Rasulullah ni tidak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut pada malam ini ialah tentang kedudukan Rasulullah ni. Kita mustahil lah, walaupun kita diminta supaya mencontohi Rasulullah ni, tapi tak mungkin kita jadi macam dia. Nabi ni ada sifat yang wajib bagi dia. Semua orang tahu. Siddiq, amanah, tabligh, atanah. Sifat ni wajib bagi Nabi. Contoh, Siddiq. Wajib Nabi itu bersifat benar. Tak boleh tidak. Saya tanya tuan-tuan, siapa boleh jawab, angkat tangan. Tak boleh jawab, diam-diam. Siapa dekat sini daripada kecil, daripada dia lahir sampailah sekarang ni, seumur hidup tak pernah tipu? Angkat tangan. Walau sekali tak pernah. Ada tak kat sini? Ingat tak? Saya pun tak berani angkat tangan ni. Tak pernah tipu walau sekali. Macam bohong tak tipu tak? Paling tak ada orang rumah kena tipu. Kata nak pergi masjid, tengok bola aku punya. Contohnya lah.
Tapi Rasulullah ni nak tahu dia punya nilai diri tu. Daripada dia lahir sampai dia wafat, tak pernah tipu. Ini yang hebat ni. Mana nak cari orang macam ni? Tak ada. Rupanya ada orang macam ni. Itulah satu. Antara sifatnya apa? Dia bijaksana. Nabi ni. Nabi terima wahyu daripada Jibril. 30 juzuk. Mana Nabi tulis? Nabi tak sekolah. Betul? Nabi yul ummi. Dia tak sekolah. Nabi tak tahu baca. Nabi tak pandai kira. Sebelum dia terima wahyu daripada Jibril, Nabi tak pernah baca satu kitab pun. Tak pernah. Sebab tu ketika Jibril datang di Gua Hira, Iqra' ya Rasulullah, Iqra'. Nabi tak boleh baca. Dia sebut, aku tak tahu, aku tak sekolah, aku tak belajar. Tapi walaupun dia tak sekolah, ingatan dia. Sekolah dia mana? Allah itulah tok guru dia. Langit itulah sekolah dia. Allah pandaikan, bijakkan Nabi ni tak payah sekolah. Itu kelebihan dia. Apa yang jadi ingatan dia? Hebat ni. Sepanjang 30 juzuk tu, Jibril keluarkan wahyu ni, Nabi ingat pakai kepala. Ingat. Dia bukan tulis apa-apa Jibril, Iqra'. Lagi-lagi. Tak ada, bukan macam tu. Nabi tak ada tulis, nak tulis apa dia tak boleh tulis. Kertas pun tak ada. Nabi pakai akal dia. Kuat sungguh ingatan Rasulullah. Saya tanya lagi tuan-tuan soalan kedua. Tadi tak boleh angkat tangan. Ini siapa boleh angkat tangan, angkatlah. Ada hadiah menanti. Jadi adalah masuk ni ke penyampaian hadiah nanti. Kalau ada lah. Dulu kita kecil, masa kita lahir dulu, kita menyusu. Betul tak? Kita menyusu susu mak kita. Dalam ramai-ramai tuan-tuan yang hadir ni, siapa kat sini dia ingat masa tuan-tuan menyusu dulu, tuan-tuan banyak menyusu sebelah mana? Kanan ke kiri? Tak payah ingat. Memang tak ingat. Betul. Yang punya susu pun tak ingat, apa lagi yang menyusu. Tapi Rasulullah bila dia sahabat tanya ni, dia ingat. Nabi ni nyusu sebelah je. Kan dengan Halimatus Sa'diyah tu, ibu susuan dia. Dia ingat dia menyusu sebelah mana. Bukan tu saja dia ingat kenapa dia menyusu sebelah. Aku nyusu sebelah ni sebab waktu tu ada adik-beradik susuan yang lain. Kalau aku bisa dua-dua, tak makan nanti, tak minum nanti budak tu. Dia ingat kenapa. Bukan saja dia ingat sebelah mana, dia ingat kenapa. Jadi percayalah tuan-tuan, jangan ada keraguan tentang baginda Rasulullah SAW dari sudut apa? Nilainya sangat-sangat tinggi. Ini yang kita nak sambut ni. Dan kita kena tahu lah. Dan kita kena amalkan apa yang terbaik untuk kita amal. Pertama sekali ialah bila sebut nilai, kita ni hari-hari pertahankan nilai sebenarnya. Contoh, ibu-ibu nak suruh anak ni, kita tengah lap pinggan, tak ada kain, panggil anak, ambilkan mak kain buruk kat bilik tu, mak nak lap pinggan. Kena tak? Kena dengan nilai kerja itu. Kita nak lap pinggan pakai kain buruk, sesuai. Ibu tak pernah, kau ambil baju mak yang baru beli semalam dekat Jekyll tu, mak nak lap piuk. Ada? Tak ada. Betul tak? Tak kena nilai itu. Anak kita makan, 4-5 orang ni makan, lepas makan dia tinggal aja, haram tak dia, basuh tak dia apa. Mak marah tak? Marah. Dan kau ni, mak dah masak, kau basuh lah pinggan yang apa salah. Kenapa kita marah? Sebab kerja tu tak ada nilai. Betul tak? Dia tak bernilai. Kerja tu tak baik. Anak kita pukul 2 pagi tak balik lagi, kata dia keluar sekejap dengan kawan dia, dia main motor sana sini. Marah tak kita? Kita marah. Sebab dia tak ada nilai. Bukan itu nilai yang untuk kita sebagai manusia. Tuan-tuan beli kedai pula.
Pergi kedai, beli pen. Pen murah kat mana letak? Depan kedai. Ambil, conteng, tak berkenan, tukar. Ambil lagi, conteng, tak berkenan, tukar. Ambil lagi. Tokek tempat tak arah. Kenapa? Murah. Pen mahal mana letak? Dalam kedai. Almari kaca. Dalam tu, mahal harganya. Dia tulis pula dekat kaca tu, jangan sentuh. Tu baru betul ada nilai. Betul tak? Jadi kita ni sebagai manusia, makhluk yang bernilai. Apa ayat tu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia tu sebaik-baik kejadian. Kita ada lembu, kambing, rimau, gajah, ada pokok, ada gunung, ada batu. Kita lagi baik. Gajah yang besar tu pun boleh tangkap kita. Rimau yang makan orang tu, kita lagi baik. Kalau dia lagi baik, kita dalam zoo. Ini dia makan kita, kita boleh tangkap dia masuk dalam zoo. Nampak punya hebatnya kita ni. Tapi cuba tuan-tuan habiskan ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa dia sambungan dia? Summa rodadna asfala safilin. Kemudian kalau kita tak betul-betul jaga nilai akal ni, aku akan jatuhkan manusia ni kepada serendah-rendah martabat, kata dia. Asfala safilin. Apa maksud serendah-rendah martabat ni? Dijelaskan oleh Allah dalam surah yang lain, ayat yang lain. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi kandungan api neraka terdiri daripada manusia dan jin. Hanya dua makhluk ni saja yang ada taklif. Yang ada perintah daripada Allah, manusia, jin. Jin pun ada. Tapi kerana dalam ni semua tak ada jin, yang ada manusia je. Saya cerita manusia je lah. Siapa dia? Dia kata apa? Dalam api neraka nanti terdiri daripada manusia dengan jin. Manusia macam mana? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, ada akal, tak nak fikir tentang Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada dua mata, tak mau melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Ada dua telinga, tak mau mendengar kalimah Allah. Allah kata apa? Ketiga-tiga kelompok golongan ni, ulaika kal an'am. Na'udzubillah. Mereka ini diibaratkan seperti binatang-binatang ternakan, Allah kata. Balhum adal, bahkan lebih buruk daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai hatinya dengan Allah. Maknanya apa? Nilai kita boleh jatuh. Kita tak senantiasa sebagai manusia terbaik ni, bukan sentiasa. Ada masa jatuh nilai. Maka Rasulullah diutus. Rasulullah ni sebagai manusia yang terbaik, manusia sempurna, layaknya dia diutus oleh Allah. Pastikan manusia-manusia ini jangan ada yang jatuh nilainya. Masa bila kita jatuh nilai lebih teruk daripada binatang ternakan ni? Tunggu musim durian. Musim durian, lebih-lebih lagi yang ada dusun durian, banyak sikit. Biasa orang ada kebun durian ni, dia mesti ada senapang. Kalau setakat 3-4 pokok tak ada dah. Berapa ekar dia ada. Dia ada senapang. Bukan nembak orang, bukan nembak durian tu. Dia nembak apa? Tupai. Musim durian ni musuh dia apa? Tupai. Rupanya tupai ni banyak yang meninggal musim durian ni. Kita sedap makan aja kan. Tuan-tuan tengok. Tupai ni masuk kebun orang ni, dia makan buah orang ni. Bukan buah orang tu, buah durian orang ni. Jangan salah angguk. Dia masuk kebun orang tu, dia makan buah durian, dia tebuk. Masuk lagi, tebuk lagi, balik. Besok masuk lagi, tebuk lagi, balik. Lusa masuk lagi, tebuk lagi.
Siapa kat sini pernah nampak tak tupai dia curi buah durian berbakul-bakul bawa balik, ada tak? Tak payah masuk hari-hari, sekali masuk sebakul, minggu depan masuk lagi. Tak ada tak? Tak ada. Tapi yang ada yang curi berbakul-bakul ni siapa? Manusia. Kenapa manusia curi durian berbakul-bakul? Tupai tadi hari-hari masuk. Sebab manusia ada akal. Kejadian yang ada akal yang terbaik ni, kalau dia buat jahat, dia lebih jahat daripada binatang. Betul tak? Tupai tu sebab dia buat jahat tu, dia tak ada akal. Tapi manusia bila buat jahat dengan akal ni, dia akan lebih jahat daripada binatang. Tunggu nanti musim raya korban, akan ada lembu orang yang hilang. Betul tak? Siapa yang curi tu? Takkan tupai pula curi lembu? Mustahil. Yang curi siapa? Orang. Ingat dulu tahun bila, saya lupa, 2 ekor lembu dia curi, lembu orang kampung. Naik apa? Naik kereta Wira aja. Seekor dekat dalam, seekor kat bonet belakang. Tengok cerdik tak cerdik manusia. Meninggal lembu ni bukan meninggal pasal kena sembelih, meninggal sebab seumur hidup tak pernah naik kereta, lemas. Tapi dengan akal ni lah. Ini yang diutus Rasulullah ni dengan tujuan nak jaga kita ni jangan sampai buat benda yang tak baik. Sebab itu ajaran Rasulullah semua ajak orang buat baik. Sebab kita daripada asal yang terbaik, layaknya buat baik, baru dapat balasan baik daripada Allah. Nanti hari akhirat duduk di sebaik-baik tempat di syurga Allah. Jadi Nabi kena tunjuk jalan ni. Nak makan macam ini, nak bezakan dengan ayam, dengan kucing, kita tak boleh sama makan dengan dia. Ini kita punya majlis ni. Ada juga orang berangan, dia sebut, kalaulah lembu, ayam, kucing ni boleh ada akal macam kita, kan senang pergi masjid sama-sama semayang, bawa lembu, ayam, kucing. Tuan-tuan bayang kalau kita buat maulid ni, bawa lembu, bawa ayam, nak bagi makan apa? Takkan lembu nak makan lembu tak? Takkan ayam nak makan ayam tak? Mustahil. Maknanya apa? Kitalah satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah untuk jalankan agama ni. Kerana Rasulullah ni mula-mula sekali dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Gua Hira, mula-mula sekali Nabi ni kena buat apa? Nabi tak disuruh solat. Mana ada? Perintah solat belum ada. Nabi tak disuruh puasa. Belum lagi. Nabi tak disuruh pun berzakat, jauh sekali. Pergi haji. Belum lagi. Apa tugas Rasulullah? Tugas Rasulullah ialah dia kena keluar daripada Gua Hira. Kecil sangat dia punya ruang tu, gelanggang dia. Dia keluar, dia punya gelanggang tu satu alam tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus ni untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Tugas pertama dia apa? Dia kena ngadap kaum Arab, bangsa dia, kaum Arab jahiliah di Mekah. Kan? Dia kena ngadap dulu ni. Nak ngadap Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam abu malah pada waktu tu. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Nak ngadap pakcik dia, Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Ngangguk tu macam pernah jumpa. Jumpa kat mana Abu Lahab? Dalam Al-Quran, surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kena ingat, itu surah khas tu untuk Abu Lahab dengan orang rumah dia. Sayasla naran zata lahab. Memang Allah dah sebut, dia akan masuk dalam neraka Allah. Nak berdepan dengan orang macam ini bukan mudah, tuan-tuan. Arab jahiliah ketika itu memang tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Dia punya prinsip apa? Prinsip hidup dia, kambing aku, kambing aku. Kambing kau tu, kambing aku juga. Macam tu. Kan payah itu. Lembu aku, lembu aku. Lembu kau tu, lembu aku juga. Gitu. Sampai bini aku, bini aku. Bini kau tu, bini aku juga. Gitu.
Memang teruk budayanya, politiknya, ekonominya, hidup. Agama pula ketika Nabi datang nak berdakwah ni, kat situ ketika itu di Mekah ni banyak betul agama. Sembah pokok, sembah kayu, sembah matahari, sembah binatang, sembah bulan, macam-macam sembah. Ada yang sembah kuih pun ada. Dia buat kuih tu tercantik, dia sembah. Nanti besok lapar, dia makan balik kuih tu. Maknanya dia makan Tuhan dia. Nanti buat balik Tuhan baru. Nak bagi tahu cetek sungguh akal orang tu pada ketika itu. Jadi Nabi ni ditugaskan celikkan akal ni. Dengan apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dengan Allah. Siapa itu Allah? Macam mana nak sebut nama Allah? Ini tuan-tuan. Sebab itulah saya menyeru untuk malam ini sebagai jalan mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah berusaha bermati-matian, bersungguh-sungguh nak mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena mengaji, kita kena belajar. Celikkan akal kita. Hari ini ramai orang sebenarnya dah tak rajin guna akal. Dulu kan pagi-pagi orang tua kita dah turun cari kayu api. Kalau tak ada kayu api dulu, tak masak, tak gasak dapur. Betul tak? Dulu kat rumah ni, bawah rumah penuh kayu api. Saya dah lama tak nampak orang belah kayu api pakai kapak. Betul? Dulu semua rumah ada. Budak sekarang kapak pun tak kenal dia. Dah tak jumpa dah kapak. Percayalah ibu-ibu, tunggu masa. Anak kita besok tak kenal sudu, tak kenal garpu, tak kenal periuk, tak kenal cerik, tak kenal dapur. Sekarang tak payah masak air tu, tekan je. Air panas, air sejuk, air batu pun tak pandai nak buat. Dah tekan dia tu. Betul tak? Sekarang tuan-tuan tunggu satu masa nanti, mungkin 20 tahun, 30 tahun, akan ada setiap rumah teh tarik, kopi tarik, teh. Anak kita tak pandai buat air, tuan-tuan percaya. Dah malas nak fikir, main tekan. Tunggu lagi bertahun-tahun akan ada. Main sebut je. TO satu keluar air. Kan kereta dah ada sekarang kan? Itu baru kereta, nanti dia masuk dalam rumah, percaya. Kereta-kereta sekarang ni pun dah malas kita bawa kereta. Hujan tak payah tekan mana wiper, dia bergerak sendiri. Makin lebat tak payah lajukan, dia laju sendiri. Hujan berhenti, senyap pula dia. Nampak? Ni akal kita hari ni dah tak pernah. Dah mudah tuan-tuan percaya. Sebab itulah saya kata makin lama ni kalau dibiarkan, kalau dibiarkan akal kita ni tak diberikan makanan yang betul, rosak. Memang kajian dah dibuat. Setiap tahun akan ada pertambahan pesakit-pesakit mental. Ada gangguan jiwa, akalnya macam tak berapa stabil. Orang sakit jiwa pun bertambah-tambah. Dunia makin maju, patutnya kan makin senang. Tak, makin sakit jiwa. Nampak tuan-tuan? Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini mukadimah, belum mula lagi dia. Saya nak tunggu sampai azan apa nama? Isyak tu. Lama lagi? Berapa minit lagi? 1 minit lagi? Tak lama dah. Sebab itu saya kata tuan-tuan, saya rasa sedap lah masuk masjid ni. Namanya pun parit kasih. Betul tak? Dah tentulah tuan-tuan ni jiwanya pengasih, penyayang. Sebab tu dia senyap macam nampak. Budak-budak ni pun bagus pula budak kat sini. Budak lain berlari-lari depan ni. Tu rahsia, jangan beritahu orang pula. Jadi kat sini ni baguslah, betul lah maknanya parit ni memang pengasih dan penyayang. Sampai tersesak-sesak tadi nak jumpa tadi. Rupanya tak sembarang orang boleh masuk parit kasih ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang Rasulullah, saya sebut tadi sebagai manusia yang hebat, manusia yang tinggi nilainya, akhlaknya, terbaik segala-galanya, maka inilah yang akan saya sebut. Kita tunggu selepas Bilal laungkan azan. Jemput.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kaitan dengan makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buktikan dulu dengan tuan-tuan kat mana kemuliaan kita, darjat kita sebagai manusia terbaik tu dekat mana. Dengan lembut.
Kenapa tuan-tuan?